benda ni sukar dielak. Dan di mana-mana pun ada benda ni. Kalau kita buat payah-payah jadi susah Islam. Orang Islam jadi susah. Itu sebab dia bagi kot tu. Tapi tidak najis tu kerana umum balwa kan? Tak. Kerana dia tu sendiri tu. Tu. Apa lagi ada campur dengan umum balwa pula. Lagi lah. Ni Abu Musa ni orang hak payah bahasa lah kita kata dalam bab ni. Di sini tak apa pula. Lepas tu dia kata, orang tanya dia, apa Ismail situ? Dia kata serupa sini dengan denu serupa. Kalaulah di sana tu hak suci, hak bersih, sebab tu orang kata ke dia, di sini pada pandangannya orang kata kotor, maknanya memang kotor lah tu. Kalau dia lapik, apa yang orang kata gitu? Tak payah kata lah muka suci, lapik. Dia nak ayat hukum. Nak ayat hukum. Dalam masalah ni, masalah tahi air kencing binatang ni, hak paling berat Syafi'i. Hak paling berat Syafi'i. Hak paling ringan Bukhari, Daud Zahiri dan Imam Malik. Daud Zahiri paling ringan. Hak tu jelas lah. Mungkin Imam Bukhari termasuk dalam hak tu, ataupun termasuk dalam yang kedua seperti Imam Malik. Mana ringan juga. Mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata kalau tahi tu sukar kita nak elak, misalnya tahi burung ke, itu dia termasuk dalam najis juga, tapi najis ringan. Kalau sukar nak elak dimaafkan. Kalau basuh pun basuh gitu-gitu. Kalau binatang yang halal dimakan, hukumnya najis ringan dia panggil, tidak najis berat bagi mereka. Di sini sama sekali jangan kita ingat Imam Bukhari ni nak mengajar pengotor jadi pengotor dah. Semua kata kalau dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi, dalam keadaan serba lengkap, semua tu lebih baik. Semua kata gitu. Tak ada siapa yang kata lebih baik buat gitu. Dia nak ayat harus sah sembahyang, boleh sekadar tu. Bukan nak ajar suruh buat lagu ni. Sebab ada ketikanya kita akan menghadapi keadaan tu. Bila kita menghadapi keadaan tu, mungkin susah kita kalau pakai yang payah-payah. Kambing pun lagu tu juga. Tak apalah, kita tengok hadis ni. Hadis ni hadis yang masyhur. Imam Bukhari buat mari bukan sekali dua, belah-belah kali, 13 kali buat mari dalam Bukhari. Dia sebut berbeza-beza lah. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang beza lah, tapi benda sama, cerita sama. Cuma perbezaan dari segi lafaz itu adalah berdasarkan berbeza perawi dia dalam meriwayatkan hadis tu lah. Cerita ni ada beberapa orang dari Uql dan Urainah. Berapa orang? Dia tak sebut. Dalam riwayat yang lain sebut 7 orang. 4 orang daripada kabilah Urainah dan 3 orang daripada kabilah Uql. Dalam setengah riwayat yang lain disebut 8 orang. Ulama-ulama kata hak 8 tu, seorang lagi tu bukan termasuk dalam 2 kabilah ni. Kabilah lain, kumpulan lain. Setengah-setengah riwayat tu ada sebut Urainah saja. Urainah saja. Sebab mereka lah yang paling ramai dalam banyak-banyak tu, kumpulan tu. Di sini dia sebut dengan syak, Uql ataupun Urainah. Mana perawi tidak berapa pasti, Uql ataupun Urainah. Yang betulnya berdasarkan riwayat yang lain, kedua-dua kabilah tu ada. Mereka ni pergi ke Madinah. Di sini tak sebut dia masuk Islam, apa-apa dia ni tak sebut. Cuma cuaca di Madinah tu tidak sesuai dengan mereka. Tu sebut. Bila tidak sesuai ni cuaca ni, dia jadi sakit pokok dia. Sakit ke dia? Sakit busung. Perut jadi bucik, ngening. Sakit busung. Puak-puak dia apa kata? Tak sesuai nampaknya cuaca di sini dengan kita, puak-puak kita ni. Lagu mana cara?
Nabi SAW pun suruh puak-puak dia tu pergi di satu kawasan tempat pera unta, kandang unta lah kawasan tu, unta zakat, dan unta-unta lain pun ada di situ. Pergi situlah. Nabi kata kamu pergi situ, minum air kencing dan susu unta minum situ. Duduk situlah beberapa lama. Mereka pun pergi duduk situ, buat supaya Nabi kata tu siar. Sembuh. Bila sembuh, jadi lagu lain pula perangainya. Hak Islam tu dia jadi murtad. Dia pun bunuh penggembala Nabi SAW. Ada yang mengatakan seorang saja hak kena bunuh, hak lagi tu lari, dah lari, hak tu yang royak balik royak tu. Ada juga yang mengatakan dua orang hak kena bunuh. Dua orang. Lepas tu bila bunuh, dia ambil pula unta-unta tu buat lari. Heret buat pergi, buat lari. Selain tu, daripada tu di sini tidak disebutkan dengan jelas kan, iaitu dia buat terhadap penggembala yang dibunuh tu. Sebelum dibunuh tu dia seksa, supaya dengan Nabi hukum balas ke dia tu lah, pok-pok dia tu. Dalam riwayat yang lain, dalam ni tak ada rekah ni. Maknanya dia selah dengan besi panah, lapar dahaga, air nak minum dia tak bui, gitu. Lepas tu baru bunuh. Bila balik cerita, hak mana tak mati ni balik cerita kepada Nabi SAW, Nabi pun suruhlah satu kumpulan orang hambak pokok ni, kejar pokok ni. Tak ada lama dah pokok dia. Dan tu ditangkap buat mari. Buat mari. Bila buat mari, Nabi SAW suruh hukum, melaksanakan hukum. Hukum lagu mana? Tu hukumnya iaitu bunuh. Supaya dipotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Sebab dia buat gitu. Di sini sebut potong tangan dan kaki. Selain mata mereka diselari besi panah. Apa yang buat gini, dia tak ada sebut. Ya, puak-puak dia tu buat gitu. Kepada penggembala tu tak ada sebut. Di sini, dalam riwayat yang lain ada. Lepas tu dicampakkan di Harrah, kawasan berbatu hitam di Madinah. Apa kawasan berbatu hitam? Tak ada gambar satu situ. Oleh kerana selalu kena panah kan, batu situ jadi hitam. Sebab tak ada pokok, tak ada gapo. Mereka minta air tapi tidak diberikan. Tetapi tidak diberikan. Itulah secara kasarnya maksud hadis ini. Hadis ini Imam Bukhari nak. Dia kata tengok, Nabi SAW suruh pokok ni pergi minum air kencing kan. Kalau air kencing tu najis, apa Nabi SAW suruh pergi minum air kencing? Air kencing kamu, air kencing unta. Unta tu halal, kalau tidak dimakan halal. Dah halal, mana air kencing binatang yang halal dimakan tidak najis. Dalam hadis ni sekatu je adanya, unta je. Lepas tu Imam Bukhari kias dengan hak lain. Begitu juga Imam Malik, dia kias hak lain. Kalau kita perhati, apa ya dia ni halal, apa ni tidak najis? Sebab kita tengok unta tu halal dimakan, hak lain pun lagu tu. Kias, berdasarkan kias lah. Tapi hak asalnya ada nas, air kencing unta Nabi suruh minum. Kalau najis, Nabi SAW tak boleh minum. Najis makna haram, kita guna benda najis dan tidak ada penawar, ni sembuh. Dalam hadis yang lain ada sebut, innallaha lam yaj'al shifa'a ummati fima harrama 'alaiha. Allah SWT tidak meletakkan kesembuhan pada umat aku, untuk umat aku, pada benda yang dia haramkan. Benda yang dia haramkan, hak najis haram, hak najis, tak ada kesembuhan. Ni sembuh. Kita kata tu ada orang lain berubat sembuh, dia tak cara, dia bukan umat Islam. Tu tak cara lah tu. Kalau umat Islam, Nabi sendiri suruh minum, lepas tu sembuh, bermakna benda tu tidak haram. Kalau najis dia haram, tak boleh guna. Ni dia suruh, apa dia suruh, salah dia lah, kena kira. Kalau minum masuk dalam tubuh,
berat tu.